Ya, kita jumpa lagi dalam Breakout at Didik TV bersama dengan saya Afiq Syazwan dan masih lagi ditemani dengan Ustaz Zul Hakim bagi subjek kita hari ini iaitu pendidikan Islam. Jadi Ustaz boleh sambung. Baiklah, terima kasih Afiq. Okey. Seterusnya kita pergi ke tips yang ke-6. Apa tips yang ke-6? Jawab soalan mengikut agihan markah yang ditetapkan. Afiq, kita kena ingat dalam soalan biasa di hujung soalan akan ada markah. Apa tujuan markah ini? Untuk memandu calon-calon membuat jawapan mengikut markah yang ditetapkan. Berapakah isi yang Yes, betul. Kalau 2 markah atau 2 isi saja. Kalau 4 isi. So, kalau katakan markah 4, calon menjawab 2, rugi tak? Rugi. Hilang dah 2 markah kat sana. Jadi, calon kena ingat kita jawab berdasarkan agihan markah yang diminta. Tip yang ke-7, jawapan adalah dalam bentuk point. Okey, kecuali bagi jawapan hebat. Okey, apa point ni kita lihat. Okey, contoh jawapan point. Contoh soalan. Okey, jelaskan 2 cara mendapatkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, calon-calon membuat jawapan dalam bentuk point. Point pertama dan point yang kedua. Okey, pointing begini. Apa tujuannya? Untuk memudahkan pemeriksa mencari isi dan memberikan markah. Okey, di sini sangat penting untuk calon-calon mengetahui untuk membuat pointing dengan betul. Dan ini berikut ialah jawapan ataupun bentuk jawapan yang tidak digalakkan. Okey, jelaskan 2 cara mendapatkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Calon-calon membuat dalam bentuk perenggan seperti ini. Okey, bukan tidak betul tetapi tidak digalakkan. Kenapa? Sebab akan menyukarkan pemeriksa mencari isi dan memberikan markah. Okey, jadi bagi ustaz sebagai hukumnya lah macam makruh lah. Okey, mereka jawab seperti ini. Jadi lebih afdal dia membuat dalam bentuk pointing. Seterusnya, tip ustaz yang ke-8, beri poin lebih sebagai jawapan jika masa mencukupi. Jelaskan 2 cara berbakti kepada ibu bapa yang telah meninggal dunia. Apa jawapannya dan berapa dia minta? Dia minta 2. Tapi kita bagi apa? Bagi lebih. Sekurang-kurangnya mungkin 3 atau kita bagi 4 dan sebagainya jika ada masa. Okey, sedar tidak sedar sebenarnya para calon-calon, kadang-kadang jawapan yang ketiga atau keempat itu memberi markahnya lebih berbanding jawapan yang pertama. Jadi sebenarnya kalau jawapan kita menyediakan jawapan 4 dan 5 sebagainya, calon-calon pemeriksa akan still memeriksa. Yang kita akan memberikan markah yang terbaik dan markah terbaik itu dikira sebagai markah bagi soalan ini. So, kalau ada masa lebih, berilah jawapan yang lebih. Jangan takut. Okey. Bagi soalan perbandingan atau perbezaan, calon-calon ingat, binalah jadual. Okey, buat jadual. Sebab tu dalam Dewan Peperiksaan Afiq, kita kena pasti sediakan pen cukup, ada pembaris, ada pemadam dan sebagainya. Pasti lengkap. Sebab kita nak dalam medan peperangan kan. Betul. Apa kita nak bawa? Alat senapang dan sebagainya. Kita kena senjata betul. Kalau senjata kena lengkap. Okey, sama dengan dalam Dewan Peperiksaan ni, kita pastikan ada pembaris, pen merah, pen biru dan sebagainya. Okey. Jadi kegunaannya, okey, jika terdapat soalan melibatkan jadual, binalah jadual, binalah pelan atau rajah yang terbaik dan pastikan poin perbezaan dalam satu baris. Okey. Saya pernah memeriksa kertas jawapan di mana calon-calon dia mengumpulkan jawapan dalam bentuk begini, betul, tapi poinnya berbeza. Okey, contoh, apakah perbezaan haji dan umrah? Okey, dalam konteks masa, haji dilakukan pada 1 Syawal hingga 9 Zulhijjah. Namun, calon meletakkan hukum di sini menyebabkan ini dapat 1 markah, ini kosong markah. Jadi markahnya apa dia? 1/2. Hilang dah 1 markah. Rugi kan? Rugi. Okey, jadi di sini pastikan calon-calon membuat jawapan perbezaan dalam satu baris yang sama. Susunan yang betul. Betul, Hafiq. Okey. Dan ini satu step pada Ustaz untuk hari ini untuk paper 1 atau kertas 1 bahagian subjektif. Dan saya yakin kebanyakan calon-calon boleh meningkatkan markah mereka di sini dan saya Ustaz pastikan. Okey, kalau kita calon-calon menggunakan tip-tip dan panduan daripada Ustaz hari ini, insya-Allah calon-calon boleh mendapatkan markah terbaik dan markah yang tinggi dan Kertas Pendidikan Islam SPM 1, 2, 2, 3. Jadi macam selalu yang saya tahu, kalau macam saya pun sendiri pernah menduduki peperiksaan pendidikan Islam, cuma saya confused macam adakah pemeriksa akan baca juga jawapan-jawapan lebih yang kami buat tu. Contohnya macam isi yang diminta mungkin dari segi kebat. Kita bagi huraian yang lebih, mungkin isi 4 tapi huraiannya sampai 5.
Okey. Terima kasih Afiq. Okey. Sebagai pemeriksa kami akan baca semua Afiq. Okey. Dan Ustaz pernah mendapat kertas jawapan daripada sebuah sekolah MRSM. Bayangkan Ustaz memeriksa sebanyak 160 kertas calon dan satu soalan satu muka. Hebat. Hebat sahaja. Yang sedangkan saya minta tadi just kalau perhatikan just mungkin sedang muka surat tapi dia buat satu muka surat, satu karangan. Jadi sebagai penulis kami akan cek, tetap akan semak dan memberi markah yang sepatutnya calon itu dapat. Jadi jangan takut. Okey, kalau senakan 10 ke 20 kami tetap akan semak. Itu tanggungjawab kami sebagai pemeriksa kertas. Jadi apa yang penting bila kita dalam dewan peperiksaan, jangan malas untuk keluarkan saja apa saja idea yang ada. Jadi itulah dia, kita sekarang dah di penghujung rancangan. Tapi sebelum tu Ustaz, mari kita sama-sama saksikan dulu paparan yang disediakan ini. Jom kita roll. Pilih pernyataan yang benar mengenai isteri yang dalam iddah. Okey. Agak-agak apa jawapannya? Okey, kejap bagi saya baca dulu satu-satu. Okey, apa dia? C, saya rasa C. Isteri dalam iddah cerai mati berhak tinggal di rumah suami sehingga tamat iddah. Betul Afiq. Tahniah, hebat. Okey, jawapannya adalah C. Okey, jawapannya adalah 1/1. Betul Afiq, bagus. Hikmah Islam mengharuskan fasah sebagai salah satu langkah penyelesaian masalah rumah tangga ialah apakah hikmah? Hikmah ialah kebaikan ataupun kelebihan. Afiq, apa jawapannya Afiq? Kita cuba A, betul tak? Memberi peringatan kepada suami supaya bertanggungjawab. Betul Afiq. Tanya, hebat Afiq. Allah, okey, hebat. Nampak okey, jawapannya ialah A, betul. Okey, memberi peringatan kepada suami. Cluenya ialah memberi peringatan kepada suami. Bila bab fasah ini kita ingat calon-calon, okey, kita recall balik sebenarnya untuk memberi peringatan kepada suami-suami agar bertanggungjawab kepada keluarga ataupun kepada isteri. Okey, namanya Muhammad bin Idris bin Al-Abbas Asy-Syafi'i. Menghafaz Al-Quran, menghafaz kitab Al-Muwatta', tidak miskin tetapi gigih. Pernyataan atau maklumat di atas menerangkan tentang tokoh. Berkaitan siapa? Okey, agak-agak apa Afiq? Pengasas mazhab Syafi'i. Betul Afiq. Okey, terima kasih. Hebat. Okey, jawapannya adalah C, betul. Di mana cluenya? Ini dia. Asy-Syafi'i. Ingat, jika Asy-Syafi'i ini confirm ataupun memang inilah pengasas kepada imam atau mazhab Asy-Syafi'i. Okey, bagus Afiq, hebat. Okey, seterusnya kita trivia yang keempat. Siapakah yang bertanggungjawab mengetuai Baitul Mal? Ingat balik, Baitul Mal diwujudkan pada zaman Umar Al-Khattab. So, agak apa jawapannya Afiq? A, B, C dan D. Pilih yang mana? Pengurus Pembendaharaan Negara. Allah, hebatnya Afiq. Tepat Afiq. Umar Al-Khattab. Okey, betul. Okey, jawapannya adalah C. Betul. Okey, yang menguruskan atau bertanggungjawab mengenai Baitul Mal ialah pengurus Perbendaharaan Negara. Yang mana cluenya ialah pengurus. Dalam zaman Umar, dia tak ada ketua dan sebagainya ialah pengurus ataupun yang menguruskan kepada Baitul Mal. Itu yang mengurus perbendaharaan ataupun harta negara. Okey, seterusnya kita trivia yang terakhir. Manakah yang tidak termasuk dalam struktur pasukan tentera Abbasiyah? Subjek yang kelima. Okey, apa jawapannya Afiq? Agak-agak Afiq. Saya agak-agak. Ya. Okey. Okey. Di sini, okey, tidak calon-calon terpaksa atau perlu membuat ulang kaji sebab melibatkan fakta. Jadi kita tak boleh agak-agak dan tak boleh tembak-tembak. Okey, kita memerlukan ulang kaji dan kita memerlukan penelitian dan mengingat fakta. Jadi jawapannya ialah Ar-Rais. Okey. Dan ingat di sini calon-calon memang kena mengulang kaji, kena mengingat fakta, kena membuat rujukan dan sebagainya. Ya, itulah dia. Terima kasih Ustaz Zul Hakim. Apa orang kata, sedikit tapi padat sebenarnya apa yang kita dapat tips dan juga panduan teknik untuk kita menjawab pendidikan Islam maupun kertas 1 dan juga kertas 2. Baik, jadi sekarang kita tak sampai sini saja. Kita jumpa lagi nanti dalam Breakout at Didik TV. Seperti biasa, jam 9 pagi
9.55 pagi dan juga 10.55 pagi. Nak tahu subjek apa pula nanti? Kita jumpa nanti. Semuanya dalam Breakout Edited TV. Bye. Assalamualaikum. Salam.